Yai Marcelo Show. First time. Yeah. First session. First time. This is episode yang pertama. Taklah, kita tak expect apa-apa lah. Kita cuma, benda ni kita nak try. Betul. Dan setting ni pun sebenarnya why we decide nak buat dekat KL Podcast Studio. Shout out to KL Podcast Studio sebab dia sabar dengan kita. Ya, betul. Kita banyak tunggu kita. macam-macam ujian kita. Macam-macam ujian hari ni. Sebenarnya juga I take time lah. I take time untuk promote this tempat. Dia offer dengan harga yang sangat berpatutan. Why asyik dia? Sebab ramai orang nak buat podcast, but ramai orang tak tahu should they invest dalam benda-benda yang buat podcast. Betul. Kalau you tak ada kat sini, tak nampak sini ada kamera. Ya, betul. Ada lighting, ada mic ni sekali. Ada proper lighting from angle yang cantik lah. Yes. Dan it will surprise you that the price sebenarnya tidaklah mahal sangat. Yeah. It's affordable for those betul. yang nak buat content macam ni. So siapa yang macam nak buat content podcast tapi you masih lagi in doubt nak spend beli mic ke apa semua, just try. Di sini tempat you boleh sewa, you boleh try apa-apa, dan kalau one day if you decide nak beli, then beli. So if you ever cross your mind nak buat podcast, datang dulu KL Podcast Studio. Datang dulu. Betul. Try dulu dan experience. The podcast experience. Okay. Yai Marcelo show sebenarnya kita fokus pada veterinary punya subjek lah. Betul. So basically tak semestinya we are so strict into that subject, into that niche area. We just discuss everything yang tak pernah didiscuss orang-orang awam, tak pernah tahu whatever is happening in veterinary field in Malaysia especially. Dan kalau kita ada rezeki, dan kita will expand our discussion into Southeast Asia, maybe the whole world. My name is Dr. Ilyas Hanafi. Nama saya Dr. Ilyas Hanafi. I'm a certified vet, graduated from University Putra Malaysia. And saya dah, you all maybe pernah nampak I kat TikTok, pernah nampak dekat Instagram. And some of my friends also dah tahu what I do. Basically, I try this area, social media area, it booming. So, saya terus try lah. Sebenarnya hari ni saya baru balik daripada seminar yang dianjurkan oleh Department of Veterinary Services. Is basically a poultry industry seminar yang discuss a lot of important things, a lot of crucial things yang patut orang industri tahu. But we are not going to start there terus. Kita akan start from bawah. Tahu siapa vet tu, and then what is happening in this industry itself. But it will be a very detailed yet a relaxed session. Okay? Yes. A relaxed session. So together with me hari ni sahaja. First podcast kita bersama dengan nama saya Dr. Amal Najmi. I'm also a certified vet, graduated in 2020. We are satu kelas. Basically memang satu kelas, and we started memang from the beginning. I think even in DVM. Our program is called Doctor of Veterinary Medicine, which currently ada in very limited University Institute of Higher Education, which is now is UPM. We are both from UPM. And then we ada satu lagi from UMK, and I think in the future there's a new private university yang akan announce diorang punya DVM program. Dengar cerita ada beberapa lah. Ya, betul. Cerita, so tapi kita tak payah cakap lah. Kalau ada okay, alhamdulillah. Kalau tak ada, it's okay. Yeah. So from these two university, they produce DVM graduates, and I think most of the DVM graduates has contributed a lot to veterinary industry in Malaysia. Yeah. And macam BBC interview pula semua. Yeah, betul. Macam BBC. Okay, Amal, kita bekerja sama-sama. Okay, we hail. Kita berdua dari tempat lain. Saya daripada Johor Bahru, Amal daripada Kuala Selangor. Bukan orang asli. Bukan Kuala tu. Yeah. Bukan Kuala yang lagi satu tu. Ni Kuala Selangor. So in Selangor lah. Kuala Selangor in Selangor. Specifically in Jeram. Shout out to all my Jeram fam. Orang-orang Jeram Kuala Selangor. Wawang Jawa di Kuala Selangor. Ya, betul. Tolong bangga sikit. Alright. Sebenarnya pada kau, macam mana kau come across untuk jadi vet? Sebab ramai orang tanya aku macam mana nak masuk vet. Tapi pada aku adalah at the first place tu, macam mana kau discover sendiri ada vet? Satu, untuk aku, aku pun antara orang yang tak tahu ada vet. So usually we come from those yang nak pursue for medical doctors lah. So vet is also doctors mah. So macam aku macam nak try pursue for medical doctors lah, medical punya degree. So tapi for some reason and also takdir lah kan.
tempat kita belajar UPM, dia offer medical and waktu tu cabang sains ataupun medical science ni rupanya dekat UPM ada dua, which is medical science, medical doctor medical lah, medical doctor, and also vet. Surprisingly ada juga vet. Cuma dia satu cabang, dia cabang kesihatan tapi dia berbeza. Dia memang totally different sebab kita fokus on species lah, on animal species, not human per se. So untuk aku yang tak tahu vet, aku tahu daripada program asasi di UPM kita ada satu program asasi yang khas, iaitu program asasi sains pertanian. So in short is Esper UPM. Esper. So shout out to Esper juga. Shout out to shout out itulah. Tadi KL Podcast Studio. Betul. Shout out to Kuala Selangor. Shout out to Asasi. Asasi. Very proud. So dari asasi sains pertanian memang dia ada dia offer kepada student asasi lah untuk masuk ke program yang ditawarkan di UPM. Jadi one of it di bahagian medical science lah ataupun bahagian kesihatan tu ada juga. Rupanya kita baru tahu rupanya ada veterina. And before kita apply mestilah kita nak tahu apakah at least basic scope of veterina. Tapi pada engkau, at what point macam kau cakap, okay, you know what? Vet. Macam tu. You know what? Pada aku, at the first place, aku sebenarnya tak tahu juga sama macam kau. Betul. Aku masuk asasi baru aku tahu, okay, ada vet. But orang yang bawa aku masuk vet is Ali. Is kawan lah. Kawan aku, saya ada kawan nama Ali. Shout out to Dr. Ali Imran. Dr. di Melaka. Shout out to my animal clinic. Ya, betul. Sungai Putat. Melaka. Okay. So, dia kata kat aku, sebab kita at that point of time sudah kawan. Dia kata, kau masuk vet nanti takut kau rindu aku pula. That is the word yang cakap aku. Okay, then aku masuk vet. But the hikmah behind tu adalah atau aku adalah sebenarnya penternak lembu. So macam okay, adalah hikmah dia aku meneruskan legasi. But for you, what makes you like okay, vet? Okay, aku suka pertanian. I mean, waktu aku masuk UPM, you know what, I put my head on macam pertanian, jawah pertanian. Tapi at the same time aku macam nak try medical. Macam my family is kind of expecting me untuk ambil medical jugalah, and why not kita try. Tapi unfortunately and maybe fortunately juga, untuk aku asasi sains pertanian, aku adalah daripada line fast track ataupun laluan pantas. Asasi sains pertanian laluan pantas. So daripada laluan pantas ni, kita basically kalau nak diringkaskan lah, so 3 semester of asasi dikompres menjadi 2. So aku lain. Aku bukan fast track. Aku Asper, tapi aku bukan fast track. Amal is Asper, so dia fast track. So beza antara kita, Amal actually muda setahun dengan aku. So dari dalam asasi sains pertanian, Asper fast track, kita bila kompres semester, kita tak cukup kredit hour yang diperlukan untuk masuk medical. So aku tahu benda tu like macam second sem, which is last time for me. So bila aku dah tahu, macam aku sedikit macam alamak tak boleh. So okay, apa option aku ada? So waktu tu aku tengok, kita ada biomedical science, biomed, and ada vet. Like ada vet. So aku put it as my option lah. I think it's not my first option, but then alhamdulillah, bila UPU dah keluar, bila UPU punya result dah keluar, aku dapat vet. So that's nice. So bila aku dah dapat, I think just then baru aku decide untuk, you know what, let's do this. Bila aku dah masuk fakulti veterina, macam waktu masuk tu memang kita rasa macam alamak, tak dapat apa kita nak. Tak dapat apa kita nak. Tapi bila kita masuk fakulti veterina, you know what, let's do this. Let's not turn back now. Sebab aku dah start kat sini, even though memang literally tak mukadimah first introduction to vet pun belum, tapi bila masuk fakulti, bila kita dah macam dah jumpa orang, dah tengok, cantiknya, keluar masuk fakulti veterina, kau akan nampak apa? Masuk fakulti veterina, waktu tu kau nampak apa? Siapa yang datang fakulti veterina UPM, the first thing you will see adalah rangka zirafah. Rangka, I'm not lying. You pergi dekat fakulti perubatan veterina UPM, you pergi masuk, kalau tak ada rangka zirafah, you call me back. kita cari siapa? So rangka zirafah. So bila jumpa rangka zirafah ni, bestnya. Aku bukan belajar pasal orang, aku belajar pasal zirafah. It's a different species. Yes. But in the same medicine field. Ya, betul. So macam then baru aku faham benda ni is this apa orang kata, field is very luas. The scope is very wide, and we are not even started on our first class yet. Aku dah macam okay, you know what, this is interesting, let's do this. Let's not turn back now. Jom kita start.
fail ke tak fail je betul lah. Tapi That's a good mindset. yes. One thing yang kita boleh sentuh kat sini adalah mindset. Alamak, produk besi jatuh. Alamak produk tu. Produk besi jatuh. Oh sorry, seronok. Seronok, okay. Yeah. It's okay. One thing about this mindset adalah ramai orang tak nak buat sebab dia takut fail. Betul. But failure is a part of the process. You better fail daripada you tak try langsung. Betul. So macam kau, one of mindset aku adalah once aku start, aku tak stop. yeah. Tak kisahlah whatever the outcome, bila aku start aku akan teruslah whatever the outcome. So you know we learn along the way lah. Betul. Just to recap, sebenarnya ni masuk UPM. There's one way adalah masuk ke UPM. Masuk UPM adalah asasi. Asasi pun ada dua, tapi sekarang dah tak ada kot fast track. Fast track dah tak ada. Hanya boleh masuk asasi sains pertanian UPM untuk masuk Fakulti Perubatan Veterina UPM. But there's a lot of cabang untuk masuk. Betul. Yang pertama sekali you can masuk UPM, masuk diploma, iaitu masuk dekat Diploma Kesihatan Haiwan dan Penternakan di KHP. Tapi di Bintulu sana. You kena masuk kat sana, you masuk kamera pandang situ sorry. Di KHP Diploma Kesihatan Haiwan dan Pertanian UPM Bintulu. That's one thing. Kedua masuk asasi tadilah. Dulu ada asasi fast track dan ada asasi sains pertanian biasa. Betul. But now tak ada fast track, hanya asasi sains pertanian sahaja. But if you want to masuk vet juga, you can masuk mana-mana asasi. Betul. Asasi UiTM, Betul. UKM, Betul. any asasi sains, you boleh mohon masuk ke vet. Betul. Next one adalah STPM. Ramai juga tak tahu. Ya. STPM, jangan pandang rendah STPM. STPM is a very, very hard exam. Dan itu boleh masuk masuk Fakulti Perubatan Veterina, dan last kali adalah Matrix, of course. Yep. Matrix. Ramai kawan kita Matrix. Ramai, dan sebenarnya yang datang dari Matrix ni kebanyakannya for flat lah. Yes. Yes. Yes, exactly. Requirement for Ramai tak faham. Orang nak masuk vet sekarang sebab dia kata dia suka haiwan. Orang nak masuk vet sebab dia kata dia tak dapat masuk medik, tak dapat masuk dentistry. Ya. Orang tanya aku kat live TikTok, aku cakap no, you cannot masuk vet sebab itu. Betul. Agree tak? You tak boleh masuk vet sebab itu. You need to have some patience lah. Definitely. That you need to have some patience. You need to have some patience, but at the same time I think intellectual capabilities pun benda tu perlu juga. So benda ni, this is not something that you should take lightly. But it's part of our education juga. Betul. Lah. Siapa nak take lightly education? So most of our friends yang from Matrix, from UiTM lain-lain selain daripada asasi, kebanyakannya is I think if not 3.8 it's 4 lah, for flat. Betul. Betul. Sekarang ni orang ramai cakap you don't have to get 4 flat untuk masuk ke vet. Sebab you handle haiwan sahaja, you jadi doktor kucing. We are going to get into that. Kita akan masuk. Kau sabar aja dulu. We are going to go into that topic. Tapi sabar kejap. Kita nak masuk fakulti dulu. Okay. And then kalau you tak dapat masuk UPM, janganlah kecewa. UPM is not the top tier. Bukanlah maksudnya UPM is not like paling tinggi you boleh pergi. Pergi luar negara pun boleh. But in Malaysia ada dua, UPM dengan UMK. Dua-dua ni sama level je. Lecturer di UMK adalah lecturer UPM. So kita sebenarnya adik-beradik, kita keluar semua jadi kawan juga. So jangan putus asa. Siapa-siapa yang mendengar podcast ni, kalau korang nak masuk vet, you are not too late. And you are not too late if you daripada background science. Ya, betul. Kalau you daripada paling penting kalau siapa yang mendengar podcast ni dan ada niat untuk try veterina, put your macam effort pada sains, pada aliran sains yang pertamanya. Lepas tu bila masuk mana-mana, contoh Asper ke atasi mana-mana Matrix ke apa, put a lot of effort into getting the grades that are needed to pass and then to be taken lah into the program. So once kita dah dapat kriteria tu, then baru kita boleh. Actually the subject is hard. Susah. Okay, anatomy. Just take simple anatomy. Maybe physiology mungkin sama. Physiology kidney, physiology. Maybe yang lain mungkin perut. Okay lah, kita letak comparison. Kita letak human dan kita letak haiwan. So anatomy is totally different. Maybe sikit-sikit lah tibia, fibula. Yang sama. Benda sama. Tapi different. Anatomy is different. Lembu dengan kita sama ke tidak? Lembu ada 4 perut. Korang ada 4 perut? Tak ada. That's good. Tak ada 4 perut. Tapi again you have to know, bukan sahaja lembu. We have 7 species. 7 species of animals. Do you mind to list? Okay. We have feline. Feline is kucing. Canine, dog. Anjing, betul. And then kita ada caprine, kambing. And then kita ada bovine ataupun bovine is lembu. And then we have swine, khinzir. And then we have aquatic, ikan. And the last one we have avian.
Avian is ayam lah, ayam atau burung unggus dan sebagainya lah. Then last one actually ada tambah lagi, it's equine. Ya, equine. So 8. Yes. So bayangkan you have to study anatomy 8. That anatomy exam, you have to study 8 haiwan. Kau nak ingat perut lembu tu ada berapa? 8 kau kena ingat. Betul. So that's one of the baru start kau dah ada challenges. Betul. So aku buat macam ni. The reason I'm doing social media, aku buat social media, aku buat podcast, TikTok, Instagram, aku tak nak orang pandang rendah kat vet. Betul. This era, this season, vet yang dah top yang dah tinggal lah, dah tak ada. There's no top veterinary in Malaysia. So it's our job right now. Kita nak build up balik. Orang cakap, doktor vet perawat haiwan pun mati. Betul. Kenapa nak pergi tengok lembu kalau orang-orang yang tak ada certificate vet pun boleh tengok lembu? Ya, betul. So at the end of the day is kita yang build up the reputation of vet, dan kita sendiri kena improve knowledge kita untuk vet. Ya, betul. Cannot stress that enough lah. Sebab kita nak orang pandang bidang veterina ni sebagai satu bidang yang sangat-sangat penting, especially untuk satu adalah keterjaminan makanan. Yes. Betul. Ramai orang tak tahu. Betul. Ya. Doktor vet bukan kucing dan anjing saja. Betul. That's why we come back to us. Kita bekerja di mana? Kita bekerja dengan ayam. Basically, kita bekerja dengan ayam. Kita ada pen ayam, kita ada buku ayam. Kita bekerja. And poultry industry is mature, sangat matang dan sangat besar. Ya, betul. And compared to other industry macam ruminant, swine, I think poultry is one of the biggest orang kata apa, industri yang menyumbang lah. Betul. Kau makan ayam berapa kali seminggu? Just imagine. Just imagine, yes. Come back to keterjaminan makanan, memang akan ada orang yang uruskan makanan selain daripada vet. But kita orang yang entiti penting untuk pastikan kesihatan. Ya. When you say keterjaminan makanan, maksudnya apa yang terlintas kat minda kau? When you say okay, vet sebenarnya tak pernah terfikir, betul? Betul. Vet is doktor kucing dan anjing. Ya, itu bukan. Itu at least that's what people thought. Maybe at most is hamster. Tapi keterjaminan makanan. Ya. Serious job. Serious thing tu yang kita akan cakap. Keterjaminan makanan, the first thing adalah ada tak sumber untuk kita yang sustain ataupun yang mampan untuk kita jaga. I like mampan. Ya, mampan. I like mampan. Kemampanan industri. Okay. So ada tak sumber makanan untuk kita in the future, dan macam mana kita nak secure this food availability. Yes. And then dalam environment yang sihat, yang terhindar daripada penyakit, yang selamat untuk being consumed, dan juga ada for a long run. So this one is very huge punya field lah untuk kita bincang. So dia ada related to economy and all. Yes. So kalau dari segi fungsi veterina dalam isu keterjaminan makanan ini adalah untuk memastikan kesihatan haiwan tersebut terjamin, so that there's always a supply. There's always supplies, and also there's always a food security in that sense. Yes. Yes. When you say kemampanan, kita baru balik seminar. Dan seminar tu ada sentuh pasal dasar agro makanan negara 2.0. Dasar agro makanan negara ni dibawa oleh Yang Amat Berhormat bekas Perdana Menteri Ismail Sabri. Ya, Ismail Sabri. Dia punya target by 2030, betul, 120% ayam. Kita self-sufficient. Bermaksud kita lebih 20% self-sufficiency level. 140. 140 is for telur. 140 is for ayam. For ayam. Telur is 120. Telur is 120. Okay. So keterjaminan makanan ni, self-sufficiency level. You kena ingat, self-sufficiency level dalam bahasa Melayu adalah, tengok nama sebut Inggeris pun, self-sufficiency level. Self-sufficiency level ataupun kadar kemampuan. Keterjaminan. Kadar. Tapi basically it refers to kita cukup untuk kita supply pada diri kita sendiri sebelum kita export kepada luar, sebelum kita supply untuk orang lain. So by 2030 kerajaan nak ada 120% ayam. Maksud 100% cukup untuk Malaysia, and there's 20% telur tadi ya, telur. 120% telur, 20% dibawa ke luar negara. Betul. For ayam is 140%, 40% bawa ke luar negara. Maksud orang kat dalam Malaysia semua boleh makan ayam. Semua boleh makan, tak ada masalah. And then 40% dieksport keluar. Ya, betul. Dan patah balik ke apa yang kau cakap tadi, kesihatan ayam, and it relates to the production ayam ya, sendiri. Betul. Sebab in fact kalau dia kesihatan ni menyeluruh juga, bukan just ayam tu sihat. The produk ayam tu pun kita nak bersih. Yeah. So itu pun fungsi veterina juga. Dari segi memastikan satu
sumber makanan tu bersih, selamat dari penyakit. Betul. Dan juga untuk kita negara Melayu Islam adalah halal lah, halal. So kita nak pastikan benda ni berterusan. So self-sufficient level ni dia menyeluruhnya memang nak memastikan sumber makanan tu cukup untuk kita, cukup untuk anak-anak, cukup untuk for a long run, cukup untuk semua orang, dan kita tak perlu nak import in semua makanan ni. Bila cakap pasal ayam cukup, do you mind if you do segment disponsor oleh Marcelo Veterinary Consultancy? Siapa-siapa yang ada lembu, ada kambing, if you are looking for vets, pergi ke Facebook Marcelo Veterinary Consultancy. Dia layan semua type of haiwan, lembu dan kambing, buat surgery and medical and also herd health program. Okay, first question is, yes. Takut tak? Serius? Aku tak lancar soalan ni. Okay, 5 type of penternakan ayam. 5 type of peternakan ayam. Yes. Okay, so dekat Malaysia kita ada beberapa peternakan ayam, sebab selalunya bila cakap pasal ayam, kita tahu daging ayam dan kita tahu telur ayam je. Tapi sebenarnya dia it's more than that lah. The system is more than that. So 5 jenis peternakan ayam. Satu adalah pedaging. Pedaging adalah ayam pedaging adalah ayam yang korang beli dari kedai, yang korang beli untuk masak. So ayam pedaging. Dan kita ada ayam penelur. Ayam penelur adalah telur ayam tu. Itu produknya lah. Dan kita juga ada ayam pembaka. Kita ada ayam pembaka. So ayam pembaka adalah lineage kepada pedaging dan penelur tadi. So kita ada pembaka untuk pembaka daging di level parent stock, dan kita ada juga pembaka telur di level telur lah, maksudnya telur. Dan I think yang terakhir is GPS lah. grandparent stock lah. So kita ada grandparent stock. Grandparent ni is basically another level of ayam pembaka yang menghasilkan anak ayam untuk level yang kedua tadi, sebelum sampai ke level pedaging lah. Okay, this segment is a short answer. So daripada 5 tadi apa? GPS, PS pedaging, PS pedaging, PS penelur, dan juga pedaging penelur. Okay, 4 baka ayam. Ni short. Ni jangan kena jawab. There's no explanation. Just tuk. 4 baka ayam. Cock. Ross. Loman. Okay, one more. Isaac Brown. Oh my god, Isaac Brown. 3 antibiotik dalam ayam. It's easy man, 3 antibiotik dalam ayam. You know. Amoxicillin. Gentamicin. Enrofloxacin. Shout out to Baytril. Okay. Tadi dah 5. Ya, betul. 4, 3, 2 penyakit ayam. Avian influenza. Newcastle disease. I think this is 2 very important disease in Malaysia. 2 very important disease. One favorite part of chicken. Parts? I mean, breast. I mean, kita makan ayam untuk daging. Ada orang makan ayam untuk wings. I know, like Korean like wings. Wings and Thai. Macam kau dapat apa daripada Thai tu? Macam tak ada apa, tak ada sikit daging. Betul. Betul. Sepanjang kau kerja ayam, why do you decide lepas kau grab ayam? But because untuk aku dah try kerja klinik, doesn't work for me. Macam duduk dalam aircon, and then bukan masuk di klinik tu dia punya situasi sangat hamba. Tidak. I terima case yang quite different every day. Ada yang sama, ada yang lain. So I have time, I have sample untuk improve diri aku sendiri. Tapi at the same time aku kurang cuti. But aku juga ada banyak duit lah, because I'm working in clinic. Then aku pergi ke ladang. Aku kerja dengan peladang Negeri Johor. Shout out to Persatuan PPNJ, Pertubuhan Peladang Negeri Johor. Aku jaga lembu, aku jaga rusa, aku jaga ayam juga. But again, aku nak buat something ayam. It's not about management, duduk office, buat report. It's not my level yet. Itu dah level tinggi maybe. But then aku masuk ayam, okay, this is my area. This is my thing. Aku nak buat ayam. Bila aku masuk company sekarang, macam okay, this is what I want. Dan aku boleh improve a lot. Dan kita boleh buat benda yang macam ini. And then kita bukan buat benda macam ni bukan kita ada masa. Kita buat benda macam ni sebab kita ada exposure yang sangat besar. Betul. But for you, kenapa ayam? Minum dulu. I think there's no doubt yang small animal ataupun clinic setting is a very
wide learning environment. Betul. So Betul. you know, every day you will learn. You definitely will learn new things. And then even case yang normally kau attend pun, sometimes outcome-nya different. Sometimes outcome-nya different. Tapi why I choose something different than small animal clinic ataupun clinic setting adalah first of all is I've been there. I mean, aku pun pernah kerja klinik, pernah juga locum and everything. Dan aku rasa that setting for me. So this is personal talk. For me, macam sedikit menutup ruang aku untuk berfikir. Macam aku tak boleh do or think clearly in a close setup. Dalam satu ni. And then to work from morning to evening, that long run, run dalam tempat tertutup, aku macam tak boleh nak. Well, exactly, yes. Yeah, take a breath macam tak boleh. Betul. So itu untuk aku. So I think no offense to anyone. No offense kepada siapa yang kerja klinik. If you like kerja klinik, that's good for you. That's really good. But betul. For us, maybe mungkin kita ada ADHD atau certain sprinkle of autism. Certain sprinkle of, tapi and then I have another goals. You know, it's not just that. That's just a small portion of why I don't work in clinic setting. Aku punya goal adalah aku nak bekerja dalam something that can contribute directly to economy lah. Yes, economy. So betul. Aku rasa macam in order for me to be part of something bigger, I need to do something that can directly, at least for me at that point of time, that's what I see lah. Is for me to directly involve in something that can contribute to the economy. Betul. To economy, and also I have a passion for livestock juga. I have a passion for livestock. So sebelum livestock, aku punya passion is wildlife. I think you know this betul. lah. Okay. We are going to get into wildlife. Okay. We are going to get into that because it's so menarik. Betul. Tapi aku ada, you know, I have there's a kalau hati ni ataupun niat ni ada compartmentalization, DVST. Yeah. So kita ada for livestock. Maksudnya kita ada rasa macam nak contribute to livestock lah. So sebab benda tu is memang directly kita tahu kita akan bekerja dengan industri yang lagi besar. And then kita boleh tahu sendiri keadaan ekonomi dan juga how it runs behind curtains, you know. Jadi aku nampak poultry industri ataupun sektor industri ayam, ternakan ayam adalah satu bidang yang sangat senang untuk masuk. First of all, is sangat senang untuk masuk, sangat banyak dia punya offer. Yes. Dan juga memang aku boleh involve directly, especially in decision making. Impact dia besar sebenarnya. As a person, kau keluarkan ayam yang dimakan. Betul. And again, as a Muslim, tanggungjawab dia adalah fardu kifayah lah. Betul. I'm not trying to be an ustaz right now, tapi dia adalah I'm not in the first place. Tapi engkau bagi impact secara direct. Orang makan ayam yang halal, right? Orang yang makan ayam yang sihat, they can do works and yada banyak benda. So it comes back to you. Pahala tu bukan nak cakap orang kerja klinik tak ada pahala. I'm not saying that. You know what? Tapi kita punya impact, kita rasa if people can eat apa yang kita jaga, betul, that's great. Dan dia juga in a way like develop kau punya self development lah dari segi leadership, dari segi decision making. In stress environment. Not just in clinic setting kita stress. Even kat luar pun nampak macam jaga ladang ayam tak ada apa pun. Tak apa, itu nanti kita we are going into that. Okay. Tapi kita terlibat dalam something bigger dan when you know things na'udzubillah min zalik, kalau there's an outbreak lah, let's say. Jadi all of that falls upon us lah. Betul. Jadi kita ada bigger roles lah sebenarnya. So aku nampak benda ni is something yang moving forward, there's at least a clear career path in that sense. So aku macam, you know what, let's do this. Aku pun dah start, macam aku cakap tadi, once aku dah start, aku nak try untuk teruskan lah sampai mana career ni membawa aku. InsyaAllah I think I can improve in this industry. Apa kata kita buat segmen dengan Hutan Ration pula? Mari. Ration. Makanan power food, makanan power bar yang sesuai untuk siapa-siapa yang bekerja, yang buat kerja outdoor. You have this energy balls and also power bar. Dalam satu nimal, one balls, you tengok this one is protein balls, this one energy balls. Satu ni 5 gram protein. This one protein balls ada 9 gram protein untuk satu benda bulat ni. 9 gram
9 This gram? one is 9 gram. That one is 5 gram. damn. Okay. So if you outdoor punya person, this is paling senang nak bawa. Kau suka hiking, kau bawa benda betul. ni. Kau kerja dekat ladang, kau kerja dekat kalian, you don't have time untuk makan, bawa benda ni. And then also this one. This is our local product, Hutan Ration. Tengok dekat dia punya IG, Hutan Ration sama, TikTok pun sama, website pun sama. This is the name. Find it, and then if it suits you, boleh try. Because I've tried pagi ni. Really? Aku try pagi ni. Dah macam okay. Kalau aku sahur dengan benda ni pun boleh. So aku sangat vouch lah untuk orang pakai benda ni. Okay, let's get back to the segment. Mari. Orang ramai tak tahu cabang kerja Dr. Vet. Orang ingat Dr. Vet duduk klinik. So bila dengar doktor jaga ayam macam, benda siap doktor jaga ayam. Okay, so bagi tahu dia orang berapa banyak cabang sebenarnya. You as a vet, you grad je, you boleh jadi apa? Oh, luas lah. Luas, yes. Lah. Yes. Okay, first of all is klinik. Korang tahu benda ni, klinik. Yep. And then kita ada livestock lah. Livestock kita Livestock ada beberapa. Betul? Poultry? Betul, Putri? Kuda? Kuda Kuda. no. Lembu lah. Lembu? Ya, lembu. So kambing. Okay. Lagi? And then jangan lupa ada babi jugalah. Ya, betul, babi. Yes. I mean you may not like this, tapi industri babi is one of contributor juga pada ekonomi Malaysia, pada kita punya dari untuk sumber makanan pun itu ada satu sumber makanan untuk rakyat Malaysia juga. So kita tak boleh nak nafikan benda tu. Okay. Lepas tu kita ada equine is kuda. Sukan kuda dan sebagainya. Kita ada aquatic doktor ikan. Ramai tak tahu Legoland ada doktor. Ya, betul. Ramai tak tahu SeaWorld Langkawi ada doktor. Ada doktor, ya. Aquaria ada doktor. Aquaria kat LCC ada doktor. Yes. Ya. So shout out to so all aquatic vets. All aquatic vets. Sebab you guys are very rare and you guys are very precious. Betul. Yes. Okay. Wildlife vets. Wildlife vet satu prospek yang ada limited juga. Limited ya, tapi ada. We have pharmaceutical punya vets. Pharmaceutical, yes. Ramai tak tahu ubat-ubat yang dibeli oleh doktor-doktor di klinik, ubat-ubat yang dibeli oleh doktor-doktor di ladang, ada doktor-doktor yang kita berhubung untuk beli ubat tu, because dia orang boleh nasihat, okay, what type of vaccine you should use, what type of antibiotics yang korang patut guna. And then I think administration pun ada juga, which is shout out to Jabatan Perkhidmatan Veterina DVS. So, betul, Jabatan Perkhidmatan Veterina di bawah Kementerian Asas Tani, Pertanian dan Industri Asas Tani. Pertanian dan tu tadi. That thing. Di bawah Yang Amat Berhormat Muhammad bin Sabu. Ya, betul. Tu Jabatan Perkhidmatan Veterina. Ya, betul. Sebenarnya admin work. Admin work macam nak It's important. Penting nak regulate keluar masuk makanan, nak regulate penyakit. Let's talk about seminar tadi. Seminar sikit lah, ambil sikit lah. Aku tak pernah tahu this thing is very serious. Serious. Ya, betul. Macam kita selalu hina orang DVS. Selalu hina orang kerajaan. Kenapa kau tak turun benda semua? DVS is basically kerajaan lah, orang kerajaan. Orang kena faham lah benda tu. Department of Veterinary Services. Dan dia punya knowledge about legality and then management of, bukan saja pasal haiwan tu sendiri, but kepada tanah-tanah tu. Sebab benda tu sebab DVS diorang juga kena assist peternak, assist petani untuk diorang buka tanah, untuk diorang usahakan untuk keluarkan hasil lah, sebab macam memang directly. So diorang kena uruskan bahagian tanah, legislation, regulation apa dan semua sekali lah. Even importation pun diorang pun ada fungsi yang sangat besar. Importation, any product ataupun drugs, any pharmaceutical products yang dibawa daripada luar ke dalam, diorang juga yang kena luluskan, diorang yang kena review. Any importations of live animal, shout out to Makis. Makis KLIA, shout out to Makis, tak lupa. So benda-benda tu tugas-tugas admin lah. So kita tak boleh nak nafikan ini adalah satu badan yang sangat-sangat penting kat Malaysia. Dan juga sebenarnya vet boleh kerja lab. Yes, laboratory bermasuk, kita akan buat test darah, test parasite, test dan lecturer lah, of course lecturer dan academician lah. Academician, betul. Academician, ramai orang tak tahu kita ada satu vet, Dr. Ruben. Okay. He is a malaria expert. Bukan di Malaysia, right? Betul. WHO. Malaria expert. Doktor nyamuk. Ramai orang bilang doktor nyamuk apa? Doktor parasite memang ada. Ramai doktor parasite kita Ramai doktor parasite. I forgot the name yang pakai spek tu, apa benda tu? PUBG something. PUBG. So bila kita patah balik kepada vet ni, sebenarnya ada banyak cabang boleh jadi doktor vet. Betul. Masa kita belajar, orang mungkin bertanya, kenapa lah kau grad vet? But ada dua kumpulan Dia ingat doktor vet ni boleh tahu semua. Dia ingat ada doktor vet ni tak boleh tahu semua. Okay, untuk yang tak boleh tahu semua ni, why we can become any vets that we want is pasal masa kita belajar,
we rarely have semester break. We rarely have semester break because we had to attend practical session lah, practical ataupun mungkin korang panggil intern. Tapi for most program, internship happens 6 months. Yeah, and then at the end of at least at the end of your program. Yes. Tapi for us, we need to do practical ataupun internship ni setiap semester. So we ada curriculum ataupun ada subjek species based practical yang perlu dibuat pada setiap semester, even bermula pada tahun 1 lagi pun. So dia akan sentuh semua 8 spesies yang kita pergi tadi. Betul. Dan not just that, kita ada public health. Yes, exactly. Okay. Subjek ialah public health, epidemiology, benda-benda tu lah. And then labs. Yes. We have internship at labs. Not just farm, not just clinics. Yeah. We have internship dekat wildlife. Wildlife. Ya, tempat-tempat wildlife. And then kita ada tempat even swine. Swine, aquatic, semua tu semua ada. Semua ada. Ya, semua ada. Let's get back to wildlife. Betul, okay. Kau suka wildlife. But belum ada peluang. I'm not saying kau tak ada peluang. Betul. But belum ada peluang. Belum ada. Mungkin aku berkawan dengan kau lama, you have pernah bela gecko. And aku nampak kau punya enthusiast ke wildlife itu sendiri. Okay, let them know your best experience wildlife. And then maybe wildlife tu sebenarnya akan masuk ke a little bit of public health. Ya, betul. Sebenarnya okay, cerita sikit. Okay, so aku punya passion in wildlife started even waktu first year. Ingat tak zirafah tadi? Ya, dari zirafah tadi. Zirafah masuk fakulti tadi. Aku start dari situ. And then I think I've been blessed with a lot of activities, exposures. Yes. Sebab fakulti kita sangat aktif, not just for academics, kita juga aktif di luar academic, which is kita ada club, kita ada student clubs. So I am one of the active member of the club for 2 years. Nak bagi shout out tak? Shout out to Zoological Club UPM. Zoological Fakulti Veterinan UPM. Okay. So daripada club tu sendiri, and then daripada participation dengan lecturers yang terlibat, jadi aku ada involved with a lot of trainings yang kau juga terlibat, which is training on prevention of wildlife zoonosis and ecosystem. I like that. So which is the focus is untuk kita aware dengan kewujudan lah ataupun wildlife di sekeliling kita, dan juga how for us to live in harmony with them. Betul. And at the same time to prevent zoonotic diseases from zoonotic disease adalah penyakit zoonotik ataupun penyakit bawaan daripada haiwan ke manusia dan juga daripada manusia ke haiwan. So kita nak prevent benda ni supaya kita boleh hidup dengan harmoni dengan diorang, dan juga kita boleh respect the boundaries between them with so diorang punya species boleh thriving. So maksudnya tidak pupus lah dalam pendek. Tidak pupus, dan juga diorang boleh ada ekosistem yang baik. Ekosistem juga di habitat yang semula jadi mereka lah. But your best wildlife moment? I think my best wildlife moment adalah bila aku ke Sabah. So instead of me joining fakulti punya program, aku sendiri yang take my own effort untuk join dengan Danau Girang. Yes, NGO lah. NGO, It's basically NGO for research facilities di lower parts of Sungai Kinabatangan. So di situ ada satu research facilities kita dipanggil sebagai Danau Girang Field Center. Shout out to DGFC. Bernard Bolson. Thank you Dr. Ben. So aku sendiri yang ambil effort untuk join that research punya ni. So aku kind of jadi research assistant dan dalam sama-sama jadi visitor lah as a guest there for I think a week plus, for a week. So aku join all the researchers that came from all parts of the world. Ada yang datang daripada Europe, ada yang datang daripada Germany, ada yang datang daripada US, UK dan sebagainya lah. Dan diorang datang sana untuk study wildlife species in Malaysia. So and to my surprise, they actually study species yang kita macam anggap remeh. Contohnya macam monyet, primate, mekak. Kera yang korang tengok. So diorang datang untuk study tu. Monitor lizard, biawak yang kita langgar tu. So dia datang untuk belajar tu, dan juga
a lot of other interesting species lah. Species yang tak jumpa dekat semenanjung Malaysia. Jumpa dekat tanah Borneo sahaja. Personally, Sandakan is a very pristine tempat. Dan aku rasa wildlife kita bukan praktikal lah. Kita join satu program One Health. Shout out to Dr. Indah, shout out to Azman and One Health Mayo Hun. Yeah. Kita Dr. Afandi. Dr. Afandi. Dr. Rinalfi. Dr. Rinalfi also. Yeah. Kita join 2 kali. 2 kali, yes. And it's the best duduk kat Sandakan. Betul. And it's the if you want to experience wildlife, it's the best. Ya, betul. Sebab tu kita fikir, okay, wildlife ni patut dijaga. Sebab dia benda yang harmoni untuk kita sebenarnya. Betul. Kalau kita boleh communicate better dengan diorang. Betul. And if you don't mind, another segment. Ya, betul. By Yai Marcelo Veterinary Consultancy. 5 zoonotic diseases. 5 zoonotic diseases. Yang kau cakap tadi kan, zoonotic diseases. We can do it together. Yes. 5 zoonotic diseases. The first one, malaria, tuberculosis, influenza, influenza lah. Yes. Influenza. Kejap. Salmonella. Rabies. We have a lot. Melioidosis. Macam-macam. Yes. So, kita bukan nak menakutkan orang. Tidak. Tapi ini adalah satu risiko ataupun fakta yang korang kena terima adalah. Gitu. Yang penyakit bawaan haiwan ataupun ada jenis penyakit yang boleh being transmitted dari haiwan ke human dan juga daripada human ke haiwan sendiri. River zoonosis. Kita panggil river zoonosis. Jadi boundary yang kita buat juga lah, kalau kita tengok haiwan tu tak kacau kita, jangan kacau dia. Tapi kalau haiwan tu kacau kita, then we can make something. Contoh macam babi hutan masuk ke dalam ladang kita, anjing kejar kita, kera musnahkan tanaman, then okay. Dan kalau anda rasa macam anda tak ada kuasa ataupun tak ada capability untuk menghalang benda-benda macam ni, anda boleh call perhelitan di talian. Tapi again, shout out to perhelitan. Shout out to perhelitan. Perhelitan kalau nak hutan ration, okay, masuk hutan bawa ni. Kita bawa hutan ration. So kalau ada that kind of kita panggil konflik ataupun intervention lah. Intervention. Konflik lah, human wildlife conflict. Yes. Human wildlife conflict. So kita boleh call ataupun hubungi pada badan yang bertanggungjawab, which is perhelitan salah satunya. Again, kalau aku sentuh benda ni kau akan ingat. Okay. Animal and human conflict di Sarawak is very interesting. Apa konflik antara manusia dan haiwan? Ya, apa haiwan tu? Okay. Yang paling ketara adalah konflik di setting Sungai Kinabatangan adalah di sekeliling ataupun di shore, di tebing Sungai Kinabatangan tu, hanya ada beberapa meter of buffer zone sebelum jumpa ladang kelapa sawit. So sepanjang Sungai Kinabatangan tu kita dibahagi landscape Sungai Kinabatangan tu dibahagikan kepada landscape sungai, ekosistem sungai, kawasan sungai dan sekitar tebingnya. Dan selepas tu adalah ladang kelapa sawit. So konflik I think yang agak ketara berlaku di sana adalah sebab dia melibatkan satu habitat yang besar, which is sungai dan juga hutan. So memang banyak spesies yang terlibat, which is salah satunya adalah gajah. And bukan gajah biasa. Borneo. Kita ada gajah Borneo. Bornean pygmy elephant. Yes. Gajah dan juga haiwan lain macam orang utan. So ini adalah konflik yang sangat besar. Itu di Sabah. Di Sarawak. Konflik is human dan juga krokodil. Terlalu banyak krokodil dan mengancam kehidupan manusia. Betul. So in that conflict sebenarnya we are not, aku ingat lagi Dr. Rinalfi cakap benda ni, kita buat semua ni is not animal centralized. Betul. Kita human centric. Kita buat semua untuk kebaikan manusia. So macam konflik, okay lah, kalau kita as a vet cakap, okay, jagalah buaya tembaga akan pupus buaya itu dan buaya ini. Tapi if buaya tu banyak sangat, okay, kita buat something lah. Orang Sarawak mungkin ada program untuk buat something. So konflik tu bukan untuk menakutkan orang. Tidak. It's for people to understand. So the ongoing research pasal human wildlife conflict ni masih berterusan sebab kita nak jaga satu is for human, so that not affected by ni. Yang kedua adalah memang haiwan-haiwan ni sendirilah maksudnya. Sebab kita berada di tempat dia mah. Betul. Sebenarnya kita berada di tempat dia. Jadi research ni adalah untuk pastikan ataupun at least mengurangkan impact daripada pertembungan antara dua spesies ni, which is human dan juga animal. Any pertemuan, which is serangan, penyakit, penyakit dan juga
kerosakan ya. tempat lah, kerosakan tempat. Konflik takkan selesai. Betul. Dan if you sentuh satu benda ni, dia akan jadi konflik sensitif juga. Betul. Dan saya rasa Babi. But Finish your word first. Sorry. Aku rasa benda ni kalau nak sentuh lagi dalam, kita perlu jemput someone yang lagi berpengalaman and deal directly with this kind of conflict. But this is the first episode, relax dulu. Betul. Okay. Come back to conflict. Tak pernah selesai. Kalau kita sentuh pasal ayam naik harga, it's very sensitive, right? Jangan. Sensitif gila cakap pasal ayam punya harga, telur punya harga. But again, there's one more yang sensitif. Macam kau cakap, this livestock is important. Ada orang makan livestock ini. But right now, Melaka tak ada benda tu. Tak ada, ya. Melaka tak ada. Tak ada. Melaka tak ada. Ada mungkin di Johor sikit. Mungkin di Sarawak ada banyak sikit. Di Penang, di Sepang, di Teluk Sepat. Teluk. Aku rasa Melaka ada. Melaka ada. And this haiwan is babi. Ya. Kita practical babi sebenarnya. Kita ada practical babi, yes. Ya, practical babi 2 minggu dekat satu ladang. I'm not gonna say dekat mana. Betul. What kind of company, tidak. Betul. But sebenarnya as a vet, kita bertanggungjawab ke atas semua haiwan. Semua haiwan adalah pesakit kita. Betul. Regardless babi, macam doktor manusia. Orang tu datang ada HIV ke, orang tu datang ada TB, orang tu datang mengandung, orang tu datang penyakit kelamin ke apa, dia kena layan sebab semua itu adalah pesakit mereka. Same goes to us, babi adalah pesakit kita. Ya. So di situ kita ada buat practical juga dan sangat menarik Ya. Practical babi. Sangat menarik dan benda ni ada isu ni ada kupas sikit dalam video kau. Ya. Video boleh Boleh pergi watch, ke ya. page. First episode actually yang first episode yang tak proper ada cerita pasal babi. Betul. So dan aku juga yang pasal babi tu. Okay, dia sebab satu kita kena nampak, kita tengok benda ni, kita hidup dalam masyarakat majmuk, masyarakat yang berbilang bangsa. That is buku teks. Masyarakat gitu. majmuk. Yeah. Mampan. Okay, so bila kita tengok this community as a whole, baru kita akan faham kenapa perlunya satunya perlu industri babi itu sendiri dan juga perlunya veterina untuk regulate ataupun memantau lah aktiviti peternakan di Malaysia. Dan sebab babi pun antara spesies haiwan yang membawa penyakit berbahaya. Yes. Yeah. Betul. Dan dia ada zoonotic disease sendiri lah. Yes. Contoh tenia. Ramai dah lama tak dengar perkataan tenia. Apa dulu tenia? It's a parasite. Tenia. Tenia. Okay, tenia. It's a parasite. Ramai lama tak pernah dengar. So maybe if you want to discuss, please comment kat bawah apa yang korang nak discuss lagi. But kita relax sikit lah. Kita dah lepas daripada sebenarnya kita pun dah hampir sampai ke. Hampir sampai. Almost 10 minutes. Okay. Kita patah balik. Kita patah balik to our like relax discussion. Betul. Okay. Kalau kau diberi peluang untuk start balik vet school. Kau nak start balik vet school, ramai mungkin pendengar kita sebenarnya budak-budak vet juga. Okay. So kalau kau nak start balik vet school, I'm gonna answer this too. Tapi aku tanya kau dulu. Baik. Apa kalau kau start vet school? What would you do if you ever have to putar masa balik dan start vet school? What would make you a better vet and a better person right now? Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Kau jangan. Bismillah, jangan. Apa yang aku akan buat? First of all, aku rasa macam my experience and also macam ups and down lah. It's very sangat bermakna untuk aku dalam sepanjang pembelajaran vet ni lah, sepanjang vet studies. So kalau nak cakap jawapan klise is I wouldn't change a thing. You wouldn't. I wouldn't change a thing sebab I learn a lot, not just bidang veterina, tapi dari segi self development pun aku rasa aku banyak sangat berubah dalam vet, dalam ni. Tapi kalau ada benda yang aku nak ubah ataupun macam something that we can ambil iktibar, adalah to find a good study groups. Study group sebab it's a long journey. It's a long journey. And then set a proper mindset to what you want to become. That's right. Sebab vet susah. Vet sangat susah. Okay, kita not just daripada segi kerja tapi dari segi mental pressure pun sangat kuat. Dan aku rasa aku perlu mention benda ni. Career veterina adalah salah satu career yang mempunyai kadar bunuh diri. Minta maaf kalau benda ni sensitif. Betul. Suicide rate yang sangat tinggi di dunia sebenarnya, bukan di Malaysia, di dunia. Jadi
Because we involved in haiwan mati almost every Ya, sebab kita deal dengan sama dengan medical, kita pun deal dengan kesihatan dan juga nyawa. Kita deal dengan nyawa. So as a young person going into this bidang yang mana you have to deal with life and death situation. Satu, kena ada proper mindset, and then kena ada goals dalam waktu belajar, kena fokus, dan juga involve in as much as you can dalam bidang veterinar. Sebab kalau kau memilih, contoh aku masuk sebab aku nak kerja klinik, so nanti daripada DVM1 tahun 1 sampai ke tahun 5 kau akan fokus benda yang dekat klinik je. So nanti kau terlepas pasal lembu kambing, kuda, pasal industri yang besar di Malaysia, yang ada, yang wujud di Malaysia yang besar ni. Betul. Pasal wildlife, pasal benda-benda ni, aktiviti pelajar. So sebab tak nafikan kita ada juga batchman dan ada juga student veterinar yang very study centric ataupun yang tak involve dengan benda. So benda-benda ni membuka mata dan juga at least it can helps you with your mental health. Dan juga kau punya fokus untuk belajar. At least kau tahu bila kau belajar veterinar ni, aku bukan pergi satu cabang, aku bukan pergi satu benda je. So bila kau keluar, bila kau tengok semua ni, besar, kawan-kawan aku kerja sini, kawan-kawan aku kerja sini. Betul. So kau rasa macam kau tersempit dekat satu laluan. So then alhamdulillah it doesn't happen to me, and I think it not happen to you juga, which is bila kita keluar, kita pergi keluar dengan open mindset. Walaupun kita ada goals kita sendiri, tapi kita ada open mindset untuk veterinar ni luas ni, kita boleh buat macam-macam benda. So kalau aku buat dalam benda ni, tak semestinya aku tak boleh buat benda ni, tak semestinya aku tak boleh involve. So I think involvement and engagement waktu belajar sangat-sangat penting, dan jaga dirilah, sebab alhamdulillah I think we have a lot of support system dari kawan, daripada keluarga, dan juga diri sendiri dari segi rohaniah dan sebagainya. Veterinar ni sangat susah, dan to carry yourself you need all the support that you can get, especially from yourself. Betul. Bagi aku setuju mindset. Mindset yang pertama, kalau kau masuk sebab kau nak main-main, kalau kau masuk sebab kau benci manusia, no, kau akan involve dengan manusia lebih banyak lagi. So mindset akan set kau punya disiplin. Kau ada masa kosong, kau tak ada benda, kau akan study. Kau ada masa kosong, kau tak nak study, you can go to the gym. Jangan masuk veterinar sebab ingat korang akan deal dengan haiwan. Tak. Jangan masuk vet sebab kau nak famous, sebab kau sayang haiwan. Tidak, it doesn't happen. It does not happen. So kau masuk dengan mindset yang betul. I have goals, dan goals tu sama ada jaga panjang ataupun jaga pendek. And also involvement aku suka. Sebab with involvement kau ada networking. And orang yang berjaya dalam vet yang pertama sekali, mindset dia betul. Mindset dia nak jadi vet before dia masuk vet. Like us, maybe kita different. But kita punya mindset, kita dah start, kita takkan stop. Betul. Ada orang mindset dia sebelum masuk ke vet, dia dah memang nak jadi vet. That helps them to set the goals. Yang kedua adalah goals and discipline. Dan yang kedua involvement. Networking itu bila kau ada mindset yang betul, involvement, you know what? Benda yang aku rasa menyesal tak buat adalah back then I focus more to having fun so much. That involved tapi bukan involved dalam vet. Kau cakap involvement in veterinary too, right? Involved dalam program-program yang berkaitan dengan haiwan. Dan if you ada connection, ramai orang yang berjaya vet sebenarnya, they start to volunteer at clinics outside of intern punya masa. So benda tu akan membantu diorang. Contoh kalau kalau Amal pun akan setuju kalau aku cakap benda ni. Kalau lah kita tahu we are going to work in ayam, definitely kita akan, you know what, pergilah yang ladang-ladang ayam kita boleh tolong sikit-sikit ke apa. So again, mindset, whatever comes, kalau mindset kau betul, whatever comes doesn't matter. Betul. Dan aku rasa please have fun as much as you can. Sebab luar tak ada apa you boleh buat. Sebab vet vet sangat susah. So dan kau especially kalau kita ambil setting dekat UPM, vet ni jauh tau daripada fakulti lain. Fakulti vet ni memang very isolated. So and we don't involve as much with university punya program macam course lain. Betul. So kita ambil as much as activity that kita join, college punya activity ke, university punya activity, fakulti punya activity, kita join je, tapi without neglecting lah kita punya fokus. So benda ni is satu cara untuk kita be, orang kata proaktif. Dalam bidang veterinar dan juga di luar veterinar. Sebab kita kat luar, kita bukannya nak menghadap haiwan, menghadap isu kerja je. Sebab kita kat luar, kita nak kena practice that work-life balance. Betul. When it comes to work-life balance, this is maybe the last part of our discussion. Kita dah nak habis. There's a line between us, right? Adalah so yang biasakan kita adalah, aku masih single.
Dan Amal dah berkahwin Alhamdulillah. and expecting, okay? But Alhamdulillah. bila Amal kata work and life balance, hidup you kat luar bukan 100% vet. Maybe vet tu is maybe 20 or 30%. Ya, betul. But di luar adalah Betul. macam mana you manage your time masa you alone, you manage your emotion, Betul. and then when it comes to you dah kahwin, you involve orang lain. Betul. Your emotion affect orang lain. Betul. So mungkin pada aku senang. I single, aku ada banyak masa. Boleh. Aku ada plenty of, bukanlah plenty, but I have some money untuk puaskan diri aku. Ya, betul. I go to the gym, I go to eat. But for Amal, benda tu dah lain. Lain. So it's about you susun, arrange your time, be flexible, and also have a clear distinction between kerja dan juga like that word. Clear life lah. Yes. Life ya. Gitu. So pada aku, macam Amal cakap tadi, when you in vet school, masa tu lah kau develop diri sendiri. Ada ups and downs, benda tu tak boleh change sebab it doesn't change because benda tu dah ditakdirkan untuk engkau. So self development, you ada masa self develop sebelum you kata orang lain, sebelum you decide to have a partner, sebelum you decide you want to be a leader or something, you fix yourself. Itu yang aku nak cari. Aku dapat fix myself after aku grad. I wish I could start earlier. Tapi just macam to add to that point, aku rasa benda ni goes a long way. Maksudnya dia macam kalau kita nak settlekan semua benda satu by satu lambatlah. Tapi kalau kita bijak untuk uruskan that portion of our life, which is kerja, family, isteri, agama, apa semua tu, kalau kita boleh susun, which is I think boleh, sebagai seorang manusia kita boleh, dia akan menjadikan kau seorang manusia yang berkebolehan lah. So that's it for our actually second episode of the podcast. Kalau you second, yang first tu kita buat kat KLIA tu. Aku consider benda yang first. Okay. So if you have any suggestion, kalau you all ada komen, kalau you all nak tahu apa lagi and you want us to discuss in a long part, kalau you rasa nak ada guest yang korang rasa boleh bawa ke sini, let me know, komen dekat saya punya video, either on TikTok ke YouTube, on Instagram. So again, for shoutouts yang kita bagi tu, yang pertama sekali shoutout to KL Podcast Studio kerana bagi kita pakai. And then if you want to try podcast, please datang ke KL Podcast Studio. Shout out to Marcelo Veterinary Consultancy kerana sponsor pada hari ini, dan juga Hutan Ration. If you are a working person, if you are an outdoor person, kalau kau sports person pun, please check out Hutan Ration. Any last words from you, Amal? Just want to take this few seconds nak terima kasih kepada Ilyas Hanafi dan juga Marcelo Marcelo Vet Consultancy sebab memberi peluang for our first proper podcast. It's an honor to be invited. I know we are friends from beginning, friends from even from DVM, tapi it's an honor to be, I think, first guest. First guest to this podcast. So I appreciate it so much, and aku harap podcast ni berjaya dan dapat diteruskan. Thank you so much. Berjaya dan dapat teruskan dengan guest-guest yang lagi hangat. Mungkin. Ya, dan juga semoga channel boleh terus go, dan aku doakan yang terbaik lah. Thank you so much, Amal. That's it for today. Thank you so much siapa yang mendengar. Thank you so much siapa yang menonton. That's it from us, Yai Marcelo Show.